Shalom dan selamat sejahtera semua. Hari ini saya membawa cerita Nabi Elia sebagai landasan doa untuk kecepatan rohani. Fokus saya kepada apa yang berlaku selepas mujizat atas Gunung Karmel dalam 1 Raja-Raja 18:40-46. Sebagai pengenalan, siapa ini Elia? Kata Rasul Yakobus, dia manusia biasa. Nama Elia artinya Tuhan adalah Allahku. Yahweh is my God. Manusia biasa ini boleh berlari lebih pantas daripada kereta kuda di tengah-tengah hujan deras lagi. Dan inilah yang memberi saya gambaran kecepatan yang luar biasa sekali. Sebagai seorang biasa, Elia telah mengalami pertumbuhan yang betul-betul fast track. Dan saya rasa dalam roh lah, ini masa fast track kami. Kecepatan rohani anak-anak Tuhan. Daripada penghayatan firman ini, saya dapati 2 peringkat proses fast track kecepatan rohani ini. Peringkat pertama ialah permulaan yang melibatkan persediaan diri dengan berdoa. Tuhan mengutus Elia untuk mengumumkan penghabisan musim kemarau dan kebuluran. Tepat pada masanya selepas dia menguruskan hal dengan nabi-nabi Baal di atas Gunung Karmel, Elia memanggil Raja Ahab, pergi makan minum sebab bunyi derau hujan sudah kederangan. Tetapi Elia sendiri tidak mengiringi raja pergi makan minum. Alkitab memberitahu ia naik sekali ke puncak Gunung Karmel untuk berdoa. Dan inilah dia titik permulaan sebelum apa-apa kecepatan rohani boleh terjadi. Anak-anak Tuhan mesti sediakan diri dengan berdoa. Manakala kawan-kawan kami sibuk makan minum, main Facebook, Twitter, Instagram, buat ini dan buat itu, adakah kami sedia mengorbankan keselesaan hidup, hobi-hobi kami, menetapkan masa untuk berdoa? Peristiwa Elia ini mengajar saya 4 sikap penting menyediakan diri untuk bertumbuh dalam rohani melalui doa yang saya panggil 4K. K yang pertama, kerelaan diri. Bahawasanya Tuhan sudah berjanji tidak bererti kami hanya goyang kaki dan tunggu durian runtuh dari syurga. Untuk mendapatkan durian pun kami kena bajak tanah, tanam benih durian, siram air, membaca dan mengawasi pertumbuhan pohon itu. Memang kami pegang kepada janji-janji Tuhan, tetapi ini tidak mengecualikan kami daripada kewajiban kami untuk berdoa. Padahal kami memainkan peranan dalam pengabulkan setiap doa. Yesus sendiri berdoa kepada Allah Bapa walaupun ia sudah tahu akan terlaksana rencana Allah untuk keselamatan dunia. Yesus berkuasa menyembuh penyakit, menghalau roh jahat, menghidupkan orang mati, tetapi ia tetap berdoa setiap kali. Nombor 2, kedaulatan Tuhan. Bahan doa Elia hanya satu, bukan untuk apa-apa berkat atau keperluan diri sendiri, tetapi untuk hujan, berasaskan Allah yang telah berjanji hujan akan turun walaupun sudah 3 tahun tiada setitik hujan pun. Dan inilah doa yang tertinggi sekali supaya rencana Tuhan digenapi untuk memuliakan namanya. Kecepatan rohani memerlukan mata kami melihat apa yang Tuhan mau lakukan, bukan apa yang kami mau dia lakukan. K yang ketiga, kerendahan hati. Kami tidak diberitahu apa perkataan yang Elia memakai dalam doanya kerana itu tidak penting, tetapi Alkitab memberitahu kedudukan Elia semasa dia berdoa. Dia bongkok diri, kepala antara lutut, dan inilah kedudukan yang melambangkan hati yang rendah sekali dan sikap penyerahan penuh, iaitu total surrender. Tiada kedudukan yang lebih rendah lagi tubuh manusia boleh turun. K nombor 4, ketekunan kukuh. Entah berapa lama ya Elia berada dalam kedudukan itu menanti jawapan dari syurga, tetapi kami tahu ia menghantar bujangnya berulang kali, bukan sekali tetapi 7 kali dari puncak gunung, memerhatikan keadaan lautan. Angka 7 dalam Alkitab melambangkan sesuatu yang sempurna dan utuh. Dan itulah peringkat permulaan, persediaan diri dengan berdoa, supaya kami boleh masuk ke dalam peringkat kedua, iaitu penghabisan yang melibatkan tindakan yang patut. Akibat persediaan diri, jawapan doa melebihi apa yang Elia meminta, seperti yang tertulis dalam ayat 45 dan 46. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat.
Ehud naik kereta lalu pergi ke Yesreel. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggang dia dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yesreel. Dan inilah dia yang saya dapati. Seperti mana Paulus memberitahu di Efesus 3:20. Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dan ini macam bonus yang tidak dijangka. Elia diurapi kuasa Tuhan yang luar biasa, membolehkan kakinya berlari lebih pantas daripada kereta kuda Raja Ahab sejauh 17 batu. Dengan itu Elia sampai di istana raja di Yesreel, sedia untuk melayani sebelum ketibaan raja. Begitu juga Tuhan sudi dan mau mempercepatkan pertumbuhan kami anak-anaknya dengan kuasa mujizat supaya kita melayaninya. Perhatikan, ini tidak bergantung kepada keupayaan diri sendiri. Elia manusia dengan dua belah kakinya berlawan dengan Raja Ahab yang menunggang dalam kereta kuda perangnya secara semula jadi. Ahab nampaknya lebih besar, lebih pantas, lebih cekap, mempunyai peralatan lebih canggih, tetapi Elia menang. Kerana apa? Kerana kuasa Tuhan berlaku atasnya. Namun Elia ada tanggungjawabnya. Dia buat apa yang dia patut buat, dan tercatat dalam firman 3 tindakan yang Elia ambil. Nombor 1, ia mengikat pinggangnya. Zaman dahulu pakaian mereka ialah jubah panjang seperti sarung. Elia angkat jubah itu, benda yang menghalangnya daripada berlari. Nombor 2, dia angkat kaki dan bergerak. Nombor 3, ia lari sampai ke jalan menuju Yesreel, iaitu matanya tertumpu kepada destinasi itu sahaja. Daripada firman ini saya menangkap kami mesti bertindak dengan sewajarnya apabila sudah menerima kuasa Tuhan. Apa gunanya Tuhan mencurahkan kuasa atas kami kalau kami tidak meresponi dengan betul untuk memakainya? Dan secara ringkas saya ada 3B macam mana nak masuk ke dalam kecepatan rohani ini. B yang nombor 1, bebaskan diri. Kami mesti membebaskan diri daripada segala yang mungkin memperlambatkan progres perjalanan kami. Apakah sarung yang melilitkan atau menghalang diri daripada bergerak ke depan? Nombor 2, bersungguh-sungguh dengar dan buat. Kalau Tuhan panggil kami larilah. Jangan pula berlengang-lengang, senang lenang ikut gaya sendiri macam bersia-sia di taman bunga, walau Tuhan memanggil kami untuk berperang. Nombor 3, berfokus kepada destinasi. Elia berlari terus ke Yesreel, tidak berhenti di mana-mana untuk berehat, minum kopi, teh tarik, jumpa kawan, pergi tandas. Menarik sekali erti Yesreel ialah Allah akan menabur. Walaupun di Yesreel adalah istana Raja Ahab dan Isabel, inilah stronghold, kota benteng berhala-berhala Baal dan Asyirah. Saya tertanya-tanya, mungkinkah tujuan Tuhan memberi kuasa yang begitu hebat ke atas Elia, membawanya ke tempat itu ialah untuk menabur lebih besar lagi ke dalam hidupnya? Mungkin kerana supaya Elia menjadi terang, berkonfrontasi, menewaskan pemerintah kegelapan di sana. Sebagai penutup, gambarkanlah seorang olahragawan menghadapi perlumbaan. Sebelum permulaan, dia buat warm up dulu, sediakan diri. Lepas itu dia maju, ambil posisinya di atas track larian. Telinga dia pegang mendengar bunyi senapang untuk bermula, dan terus dia dengar saja bang, dia lari, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan sampai ke garis akhir. Kami pula pelari Tuhan dan kuasa-Nya yang memberi kemenangan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami begitu terangsang kerana walaupun nampaknya dari segi lahir ini musim yang teruk sekali dengan penularan COVID-19 dan banyak masalah hidup yang mencabar, namun kami isytiharkan Engkau bertakhta, Engkau berkuasa atas segala-galanya, dan kami mengucap syukur inilah masa dan musim Engkau mempercepatkan pertumbuhan kami supaya kami dibawa ke tahap yang lebih tinggi, lebih luas, lebih dalam dan lebih besar, kerana
Engkau Allah yang sanggup dan telah mengangkat Elia, seorang biasa, mengalami kecepatan rohani yang luar biasa. Nama kami bukan Elia, tetapi seperti Elia, kami orang biasa yang percaya juga mengakui kebenaran ini. Tuhan adalah Allah kami. Maka dalam nama Yesus, doa saya kami akan seperti Elia, rela bersungguh-sungguh doa, mempersiapkan diri untuk menerima kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami bangkit dan berlari perlumbaan yang Engkau telah tentukan untuk kami secara pribadi dan secara korporat di musim percepatan ini. Kerana kami tidak mau ketinggalan, sungguh kami tidak mau ketinggalan dalam rencana-Mu untuk dunia kami, di mana Engkau tengah bergerak dengan begitu pantas dan hebat sekali. Memang seperti Paulus mengatakan dalam Kisah 20 ayat 2, dan kami mau mengatakan kami tidak membuat pertimbangan apapun, tidak menganggap jiwa kami berharga bagi diri kami sendiri, sehingga kami dapat mengakhiri perlumbaan kami dengan sukacita dan pelayanan yang telah kami terima dari Tuhan Yesus untuk sungguh-sungguh memberi kesaksian Injil anugerah Allah dalam nama Tuhan Yesus.